Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada syarikat Local Bank akan membentangkan proposal kami yang bertujuan untuk memohon pembiayaan bagi memperkembangkan syarikat kami supaya dapat berdaya saing dan berdaya maju dalam penghasilan sayuran yang lebih komersial. Ini adalah isi kandungan proposal kami. Terdapat 7 poin penting yang kami akan bentangkan. Yang pertama adalah latar belakang syarikat. Kedua, carta organisasi syarikat. Ketiga, produk utama syarikat. Keempat, implikasi kewangan yang dihadapi syarikat. Kelima, negara pilihan untuk pengeksportan produk. Keenam, pasaran domestik produk. Dan yang ketujuh adalah USP syarikat. Saya akan menerangkan sedikit berkaitan latar belakang syarikat kami. Nama syarikat kami adalah Syarikat Lukovac Sdn Berhad, ditubuhkan pada tahun 2022 dan terdiri daripada 5 rakan kongsi, iaitu Muazzam, Ihsanuddin, Aisyah, Izzah dan Fatihah. Syarikat ini memfokuskan tanaman secara moden dan interkroping. Tanaman terdiri daripada sayuran kobis, sawi, cili dan halia yang ditanam di dalam satu kawasan. Objektif syarikat kami yang pertama adalah untuk mengembangkan sektor pertanian dengan lebih maju, pada masa yang sama dapat mengurangkan penyakit dan perosak kepada tanaman dengan menggunakan kaedah moden yang dapat menguntungkan hasil dengan lebih banyak. Objektif kedua kami adalah untuk memastikan sekuriti dan keselamatan makanan terjamin dan mencukupi. Ini adalah carta organisasi kami. Lembaga pengarah adalah Muazzam Shah bin Musafar Shah. Pengurus kewangan adalah Nur Aisyah Syahirah binti Muhammad Zulkifli. Pengurus pentadbiran dan sumber manusia adalah Nur Fatihah Muhammad Nazri. Pengurus operasi ladang adalah Muhammad Ihsanuddin bin Anwar. Dan pengurus pemasaran adalah Izzah Syuhada binti Aziz. Okey, seterusnya adalah aliran tunai kewangan syarikat, yang mana syarikat menanam 4 jenis tanaman, iaitu terdiri daripada cili, sawi, halia dan juga kobis. Bagi tanaman cili dan sawi ditanam di dalam greenhouse, yang mana setiap tanaman mempunyai 3 unit greenhouse, manakala halia dan juga kobis ditanam di atas tanah, yang mana setiap tanaman mempunyai 3 hektar. Dan ini merupakan senarai bahan yang dibeli untuk menghasilkan tanaman dan juga penyediaan tanah. Seterusnya adalah input dan harga alatan yang digunakan untuk menghasilkan tanaman dan juga untuk menghasilkan greenhouse. Seterusnya adalah kos operasi dan juga pembinaan, yang mana kos operasi terdiri daripada bil air, bil elektrik, pekerja dan juga penyelenggaraan. Manakala kos pembinaan adalah untuk membina greenhouse, store dan juga pembelian traktor. Okey, ini merupakan hasil dan pulangan yang mana bagi 4 jenis tanaman yang ditanam, iaitu tanaman cili sebanyak 12,000 pokok dan mendapat hasil sebanyak 1,836,000. Manakala tanaman sawi juga ditanam sebanyak 12,000 pokok dan mendapat hasil sebanyak 1,440,000. Manakala tanaman halia sebanyak 180,000 pokok dan mendapat hasil sebanyak 1,620,000 ringgit. Manakala tanaman kobis sebanyak 52,500 pokok dan mendapat hasil sebanyak 525,000. Okey. Seterusnya adalah aliran tunai masuk dan juga aliran tunai keluar. Seterusnya keuntungan yang diperoleh oleh sebuah syarikat kami, yang mana ini merupakan carta alih sebanyak 5 tahun. Bagi tahun pertama, mendapat jumlah keseluruhan sebanyak RM4,851,012.54. Manakala tahun kedua sebanyak RM10,219,821.79. Manakala tahun ketiga sebanyak RM15,839,743.04. Manakala tahun keempat mendapat RM21,676,000
RM252.29, manakala tahun kelima mendapat sebanyak RM274,173.54 dan ini merupakan syarikat kami mempunyai keuntungan bagi setiap tahun bagi setiap jenis tanaman yang ditanam. Negara pilihan untuk ekspor produk. Antara negara ekspor pilihan syarikat kami adalah Singapura, Brunei dan juga Thailand. Mengapa kami memilih negara-negara ini? Okey, kerana negara ini adalah negara yang memerlukan banyak sumber sayuran sama ada untuk menambah bekalan domestik negara masing-masing ataupun mengedar semula ke luar negara. Dan mereka juga adalah negara yang mempunyai permintaan produk yang tinggi daripada local VAC sendirian berhad. Selain itu, antara kriteria setiap negara ini dipilih adalah kerana mereka mengutamakan keselamatan makanan itu sendiri dengan hanya mengambil produk sayuran yang mengandungi kurang sisa bahan kimia, dan segala masalah itu dapat diatasi oleh local VAC dengan cara kami menggunakan pendekatan organik dalam penggunaan racun kami. Antara kriteria sayuran yang diperlukan oleh setiap negara adalah setiap sayuran yang disalurkan dan diekspor ke negara-negara terlibat adalah setiap sayuran ini masih pejal dan segar. Untuk kubis, tiada kelembapan permukaan pada sayuran yang mungkin disebabkan oleh suhu yang lembap apabila tiba ke negara-negara tersebut yang akan menyebabkan setiap kubis itu rosak. Untuk cili pula, tangkai cili hendaklah bercantum dan tidak terpatah sepanjang proses penuaian dan juga selepas tuai. Dan kesemua sayuran ini adalah tanaman yang tahan pada suhu panas apabila ia diekspor kepada setiap negara, dan memandangkan setiap negara yang kami ekspor adalah negara yang terletak di dalam garisan khatulistiwa. Dan saya juga meletakkan contoh-contoh MRL racun perosak yang dikeluarkan oleh the Association of Southeast Asian Nations ataupun ASEAN pada next slide. Sebagai contoh, pada next slide anda boleh nampak purfrazine yang digunakan untuk pokok cili hendaklah tidak lebih daripada 10 mg per kg per hektar, seperti yang dinyatakan dalam panduan MRL yang dikeluarkan oleh pihak ASEAN sendiri. Seterusnya, untuk target pasaran domestik bagi syarikat Locoac tertumpu kepada 3 saluran pemasaran yang utama, iaitu yang pertama adalah syarikat kami menjual secara langsung kepada pengguna. Yang kedua, syarikat kami juga menggunakan platform peruncit di mana ia terbagi kepada dua, iaitu kedai runcit biasa dan pasaraya, dan di mana ia menyambung terus kepada pengguna. Yang ketiga, kami sebagai pengeluar juga menggunakan perkhidmatan pemborong bagi membantu memasarkan produk pertanian kami kepada peruncit dan seterusnya kepada pengguna. Antara platform yang syarikat kami pilih untuk pemasaran secara langsung kepada pengguna adalah Pasar Tani. Pasar Tani yang diperkenalkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai FAMA merupakan medan pertemuan pengguna dan pengeluar, dan ia menjadi pilihan pengguna kerana harganya yang berpatutan dan juga produk pertanian yang segar dari ladang. Peruncit juga yang menghubungkan hasil produk pengeluar dan juga pengguna meliputi kedai-kedai yang berdekatan dengan ladang atau pasaraya seperti Tesco, Giant dan Aeon, di mana ia membantu dalam meluaskan pasaran produk pertanian syarikat kepada pengguna. Dan seterusnya, pemborong. Kami memilih pusat pengumpulan hasil pertanian atau dikenali sebagai PPHP. PPHP yang diperkenalkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang merupakan satu platform bagi membantu usahawan atau petani dalam memasarkan hasil pertanian dengan menyediakan perkhidmatan kutipan hasil-hasil pertanian. Hasil-hasil pertanian yang dikumpul ini dapat dipasarkan oleh PPHP kepada pasaraya-pasaraya besar seperti Giant, Aeon di seluruh negeri. Kelebihan menggunakan perkhidmatan PPHP ini ialah ia dapat membantu mengurangkan pelibatan orang tengah serta dapat meningkatkan keuntungan bagi syarikat. Dan terakhir sekali adalah Unique Selling Proposition. Dalam Unique Selling Proposition, kami memilih 4 jenis tanaman iaitu halia, kobis, cili dan sawi. Kenapa kami memilih 4 itu? Kerana halia dan kobis mempunyai tempoh tuai yang lama dan cili sawi mempunyai tempoh tuai yang pendek. Oleh itu, tanaman yang tempoh tuai yang pendek dapat menjana lebih cepat income untuk company. Bantahan dalam tempoh 48 jam bagi yang semenanjung. Kami menawarkan servis di mana pembeli apabila mengorder dengan kami akan
pastikan kami menghantarnya sebelum tempoh 48 jam, dalam tempoh 48 jam. Okay. Packaging request. Okay, kami menawarkan servis di mana pembeli boleh request macam mana diorang nak bungkus tanaman mereka order tu. Sama dalam 1 kg, 2 kg ke 4 kg punya bag ataupun dalam satu basket. Okay, 50% diskaun kos transportasi bagi pembeli tetap selama 4 tahun berturut-turut. Okay, kami akan bagi special privilege pada kami punya pembeli yang membeli tetap selama 4 tahun berturut-turut, iaitu 50% diskaun transportasi. Okay, yang akhir sekali adalah tempahan awal akan dapat 10% diskaun. Okay, bagi yang order pada kami awal sebelum kami menanam, kami akan bagi 10% diskaun untuk harga tanaman-tanaman tersebut. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar.